Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Afadi Ustaz, Ustaz Datuk Rashidi yang bersama dengan kita pada malam ini, dan kepada semua sahabat-sahabat yang ada ke lapangan untuk sama-sama kita mengimarahkan kuliah tasawuf kita yang kita adakan sebulan sekali. InsyaAllah Ustaz kita cuba terus istiqomah sampai kita habis kitab Ustaz yang Ustaz tulis ini, insyaAllah. Jadi pada malam ni Ustaz, saya rasa tak silap saya lah sebab saya tak dapat hadir pada kuliah yang lepas. Jadi saya rasa tajuk kita mintalah yang terbaik darinya tu belum selesai lagi. So mengikut sahabat yang terakhir kita hari ni kita bermula pada muka surat 35. Muka surat 35 ya. Hakim bin Hizam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu belum lagi. Oh yang tu. Ya. Dan dengan ni saya menyerahkanlah majlis kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya kasihi Dr. Marina kita, itu juga peserta daurah kitab kita Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah, didoakan dalam selamat berkat semua sekali. Dan malam ini kita mulakan pada jam 9.30 memandangkan program saya di sebuah pusat pengajian di Bangi ini. Baru saja tamat lebih kurang pukul 9 lebih sekejap tadi. Itu yang saya beritahu pada Dr. Marina kita. Ajaknya nak balik rumah dulu. Tapi Allahnya kita dapat bersiaran di dalam kereta dan kenderaan. Tapi tak apa ibu bapa sekalian, asalkan kita tak terputus pengajian dan pembelajaran kita ni. Jadi hari ini kita nak sambung pengajian Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah kita ni, yang dah pun sampai kepada muka surat 35. Jadi rakan-rakan sidang pendengar yang ada karya ini boleh buka pada muka surat 35. Kita nak sambung pengajian kita ni. Kita nak sambung pengajian kita. Kisah Hakim bin Hizam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ni merupakan kesinambungan daripada tajuk yang lepas, iaitulah minta yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ibu bapa sekalian, kita dah baca hikmah, kita dah baca juga matan tasawuf Ibnu Athaillah berkenaan dengan saranan, suruh kalau kita nak minta benda yang paling baik. Tak lain tak bukan benda paling baik ni ialah hidayah lah daripada Allah. Cuma dalam pada kita nak minta hidayah tu, tentu kehendak kita kepada dunia ataupun kepada hajat-hajat kita yang banyak hajat kita kepada Allah ni. Terkadang kalau kita tak pupuk dan tak bawa ingat pada akhirat, dia akan jadi keutamaan melebihi akhirat tu. Jadi hidayah ni sebenarnya punca membawa kita elok ataupun molek di akhirat. Tetapi kadang-kadang oleh kerana Tuhan terlalu murah, kita pun minta ikut kita nak minta,
bimbang yang kita minta tu banyak urusan dunia. Jadi atas dasar itu dia buat satu hadis Nabi SAW ni. Ya, dia buat satu hadis Nabi SAW ni cerita tentang ada sahabat pun begitu juga. Dia tak terlepas daripada dia tengok Nabi pemurah, maka dia minta macam-macam daripada Rasulullah SAW itu. Kejap ya. Baik. Jadi antaranya sahabat Nabi itulah Hakim bin Hizam. Dia ni datang jumpa Nabi SAW. Dia tahu Nabi pemurah, maka dia minta dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ada tak apa-apa nak beri pada saya, berilah. Maka Nabi ni, antara sifat Rasulullah SAW yang kita boleh buat contoh setakat yang logik dan boleh diterima akal. Apa dia? Nabi tak tolak permintaan orang. Sebab tu kalau kita ni pergi mana-mana, tiba-tiba orang kata tolonglah doa pada saya ni. Saya sakit kaki Ustaz. Dia pun ulur air sebekas. Kita jangan tolak permintaan dia. Jangan kata saya tak pandai. Tak pandai memang semua orang tak pandai. Tapi bacalah yang kita tahu. Fatihah sekali ke, Qul huwallah 3 kali ke, baca selawat pada Nabi ke. Sebab yang mustahak daripada niat kita tolong orang ialah perasaan kita tu, hati kita tu. Bukan bacaan kita tu. Hati kita nak minta, nak tolong orang tu. Jadi mudah-mudahan dengan niat kita nak tolong orang, kita baca pula ayat-ayat Al-Quran walaupun sepatah dua patah, dia jadi sifat kepada orang. Jadi Nabi SAW ni kelazimannya tak tolak mana-mana hajat manusia yang datang bertemu Nabi. Maka Hakim bin Hizam ni satu hari dia mari jumpa Rasulullah SAW. Dia pun minta dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada ke apa-apa nak beri kepada saya ni. Maka Nabi SAW pun tunjuk pada satu lembah. Nabi kata, nampak tak kambing tu? Dekat satu lembah tu banyak kambing. Nampak hitam sekali dari jauh. Dia kata, semua sekali kambing tu awak balik ke rumah. Pemurah betul Rasulullah SAW ni. Sehingga hadis ada menyebut, kalau kita duduk tepi pantai, bertiup angin tu, rasa sejuk badan, rasa seronoknya duduk tepi pantai. Maknanya angin yang menyebabkan kita rasa tenteram dan juga seronok tadi tu, kita tak perlu bayar apa pun untuk dapat angin dan suasana nyaman macam tu. Maka hadis menggambarkan Nabi lebih pemurah daripada angin yang sedang bertiup. Boleh bayanglah tu. Lebih lagi pemurah daripada angin yang sedang bertiup. Jadi kita boleh bayang bagaimana betapa murahnya Rasulullah SAW. Jadi atas dasar itu ibu bapa sekalian, Nabi dalam hadis ni cerita beri selembah kambing. Tak tahulah berapa puluh ekor, tapi dia bawa balik oleh Hakim bin Hizam. Tak lama, Hakim mari lagi jumpa Rasulullah SAW. Minta pula kalau ada nak beri apa-apa, berilah Rasulullah pada saya. Maka kali ni Nabi beri 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau kita baca riwayat ni pemalam ni, macam saya lah sendiri rasa Allah kata, sampai ke tahap ini Rasulullah punya pemurah. 100 ekor unta sampai ke tahap ni. Jadi kita tak boleh nak bayang Nabi begitu pemurah sampai ke tahap ni, tetapi ia berlaku. Memang Nabi pemurahnya sehingga ke tahap seperti yang kita baca hadis. Dan kali ketiga dia datang pun minta dengan Rasulullah SAW, Nabi beri 100 ekor unta lagi. Kambing satu lembah,
unta 200 ekor unta. Tuan-tuan nak buat apa kalau ada 200 ekor lembu? Lembu sekarang kalau kita nak sembelih korban, mahal sangat dah lembu. Oh, seekor tu saya ingat dalam 6,000, 5,000, 6,000 dah, mahal dah. Kambing pun dah naik harga dah. Jadi kalau ada 200 ekor, kita kata kali 5,000 saja. 5,000 kali 100, 500,000. 200 ekor dah 1,000,000 dah. 1,000,000 dah. Jadi seakan-akan Nabi beri kepada hakim tu sampai tak ada nilai dah. Ambil selembah kambing tu awak balik. Mari pula minta dengan Nabi ambil 200 ekor unta ni dah awak nak minta. Ini menunjukkan murah Rasulullah SAW. Dan cumanya sifat manusia ni antara ni, apabila dia dah biasa dengan apa dia? Dengan rasa seronok meminta. Dan juga bila minta dapat. Dia akan jadi tabiat mudah minta tetapi jarang nak memberi. Sebab tu bila hakim datang kali keempat, Rasulullah SAW pun pesan pada hakim. Rasulullah kata apa? Dia kata, ya hakim, wahai hakim, inna hadhil mala hulwatun khadratun wal yaddul ulia khairun minal yaddi sufli. Dia kata harta ni, kalau kita suka minta, kemudian banyaklah berkumpul dengan kita, awak tahu tak? Dia seumpama daun-daun yang hijau tu saja. Cuba awak tengok kiri kanan pokok. Ni sebelah kanan saya ni, kalau saya buka tingkap ni, saya buka tingkap ya, tuan-tuan dengar tu. Tak ada penceramah macam saya ni. Saya seorang ni, siapa buat gaya ni. Ni buka tingkap ni, tengok. Pokok. Ya, daun-daun hijau banyaknya tu. Nabi kata dalam hadis kita baca ni, harta dunia ni macam tu. Tu, daun-daun yang hijau. Daun hijau. Daun hijau ni pula, minggu lepas dia duduk sini, minggu depan dia mesti jadi semakin kering, kemudian dia gugur daripada dahan. Ni yang Nabi gambarkan, harta dunia ni tu macam daun pokok tu gugur dah di bawah tu. Berapa banyak daun gugur bawah tu. Oh, ini harta dunia. Ya. Maknanya dia akan luput, habis, rosak, hilang, binasa daripada kita. Buktinya ibu bapa sekalian, apa saja yang ada dengan kita sekarang, semuanya akan susut nilai. Apa maksud susut nilai? Kalau kita tengok cerita-cerita lama, contoh apa Kak Marina? Esok masih ada contohnya. Hapuslah air matamu, cerita lama betul ni. Kalau tengok cerita-cerita lama ikut YouTube, kita tengoklah gambaran tahun 70-an, 80-an. Orang-orang kaya ni mesti kalau kursi meja dia bentuk begini, kainnya baldu. Hiasan di dinding rumah orang-orang senang, orang kaya ni mesti kulit-kulit siput, kain-kain seprah. Telefon dia mesti begini, kena dial banyak kali tu. Barulah boleh boleh buat panggilan tu. Kalau kita tunjuk kepada budak-budak muda ataupun anak kita lah, kita kata cuba awak tengok. Cerita ni orang kaya ni. Anak kita akan kata, orang kaya begini. Kenapa telefon dia begitu? Kenapa kereta dia begini saja? Kenapa cushion dia begitu? Menunjukkan apa dia? Orang kaya zaman 80-an, 90-an, dia dah susuk nilai, naik tahun 2000 ni, dia dah tak pandang dah. Dia ada kaya jenis lain pula. Maknanya dunia ni susuk nilai. Jadi harta banyak mana pun macam hakim tadi, selembah kambing, 200 ekor unta, tu pun tak puas lagi tu, mari minta lagi dengan Nabi. Maka Nabi kata, puas tak puas pun dengan harta, cuba ingat baik-baik. Awak nampak daun tu? Nampak dia gugur kering gitu. Itulah harta dunia. Dia akan rosak, akan hilang, akan lupus. Waliyadul ulia, ni hadis yang selalu kita dengar, rupanya riwayat penuh dia di sini. Nabi ucap kepada seorang sahabat bernama Hakim bin Hizam. Nabi kata waliyadul ulia khairum minal yaddi sufla. Itulah
sebaik-baik tangan ialah tangan duduk di atas yang beri kepada tangan di bawah tu. Tangan di bawah tu. Jadi ibu bapa sekalian, kalau kita boleh ingat, kalau kita boleh ingat, sekejap ibu bapa sekalian Akak, adakah kuliah kita ni siapa-siapa pun boleh invite sebab saya ada invite juga. Boleh. Sesiapa boleh masuk, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kita baca hadis ni, teringatlah kita, rupanya dunia sebanyak mana pun tidaklah mustahak. Yang mustahak takwa kita. Dan lambang takwa ni ialah dia lebih suka kepada akhirat. Antaranya apa dia? Dia suka derma, dia suka simpan harta benda dia tu sebagai wakaf. Dia suka simpan harta dia sebagai wakaf, sebagai derma. Kerana apa yang kita wakaf dan derma, dia dah menjadi kekal di akhirat. Dia jadi kekal di akhirat. Ini yang kita nak pegang betul-betul ni sebagai satu, orang kata, amal yang berterusan, iaitulah kita mustahak akhirat tu. Berbanding apa yang Tuhan uji pada kita atas dunia ni. Apa yang Allah uji pada kita atas dunia ini. Ya. Baik ibu bapa sekalian. Kemudian kita masuk tajuk yang baru di bawah tu, dunia yang sentiasa menipu. Dunia ni memang kerja dia daripada dulu sampai sekarang, kita tak akan puas hidup atas dunia dan kehendak kita pada dunia ni tak putus. Sebab tu dia kata dunia ni dia akan menipu. Ya, dia sentiasa menipu. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Fathur Rabbani wa Fayudur Rahmani berkata, ketika aku ditanya bagaimanakah caranya mengeluarkan dunia yang merupakan punca jauhnya dari memohon ketaatan dari Allah, maka aku menjelaskan bahawa lihatlah dunia yang dipuja oleh manusia. Bukankah ia tidak pernah dimiliki? Ia hanya berpindah dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Dunia sentiasa menipu pemujanya, dilambung dan dijulang, sehingga apabila pemujanya lalai, maka dunia mula menjurut dan membunuhnya. Jadi Abdul Qadir Jailani ni satu tokoh tasawuf. Orang tengok dia ni boleh lari daripada dunia. Tentu bila orang dah tengok, orang pun rasa apa dia? Nak tanya ni tuan guru ni macam mana dia hadapi dunia setiap hari. Macam mana dia dapat hadapi dunia setiapnya hari. Jadi bila begitu keadaannya, orang mari tanya, dia kata nak buat macam mana tuan guru dunia ni. Pasal dunia ni selalu ada dalam hati. Kalau kita tanya diri masing-masing dalam kuliah kita hari ni, apa benda yang kita rasa sayang sekarang? Banyak tu. Suami, isteri, anak. Tapi hakikatnya dia pinjaman. Pinjam ni, Allah beri pinjam. Tapi bila Allah beri pinjam, Allah campak juga dalam hati tu perasaan sayang. Maka kita sayang anak, sayang isteri, sayang suami, sayang harta, sayang jawatan, sayang duit dalam tabung haji. Sayang tu memang Tuhan beri. Tapi sayang kita tu kadang dia jadi ujian pada kita. Kita sayang lebih pada agama kan? Kita sayang ke anak, siapa tak boleh ke nak suruh dia semayang? Tak sanggup ke kita nak watang dia? Ni cara Allah Ta'ala uji manusia, yang mana manusia ni asalnya semua yang datang pada dia tu hanya sebagai, orang kata apa? Sebagai ujian dan pinjaman saja. Ujian dan pinjaman saja.
Tapi tiba-tiba lari daripada maksud sebenar ujian tu. Jadi kalau kita kata sayang yang sangat-sangat sehingga lebih daripada sayang kepada Tuhan yang memberi pinjam, tu nampaknya kita dah mula cenderung kepada dunia lah. Dia ada satu kisah. Saya ingat satu orang tokoh tafsir daripada Mesir sebut di dalam satu program tausiah ucapan beliau. Dia kata kita ni nak tahu hati kita ni masih lagi banyak dunia ataupun sudah pun menghala ke akhirat. Dia kata tak payah. Ada cara untuk kita tahu kita ni dekat dengan dunia ataupun kita ni banyak ke akhirat. Cara nak tahu macam mana? Dia kata cuba bayang tak. Satu hari awak duduk di rumah, mari orang ketuk pintu beri salam. Dia kata, Ustaz, saya nak beri durian musang king ni ada 5 biji. Jiran saya semalam beri musang king. Saya tak tahu balik lambat. Tiba-tiba sampai rumah bau je. Pagi ni dia mesej, Ustaz, semalam ada hantar durian king sikit. Terima kasihlah musang king. Terima kasihlah kata. Jadi kita terima harta ataupun hadiah daripada orang kita suka. Cuma cuba bayangkan kalau ada orang ketuk pintu juga waktu yang sama dia kata, Ustaz, saya nampak tadi banyak orang hantar durian rumah Ustaz. Boleh tak beri ke saya sikit? Jadi kita pun ambil di dapur, kita beri pada dia. Okey. Katanya Sya'rawi sebenarnya nasihat ini, kalam ini datang daripada Saidina Ali, sepupu Nabi. Orang mari tanya Saidina Ali, macam mana saya nak tahu saya ni hati masih atas dunia ke ataupun hati saya sudah mula fokus bulat kepada akhirat. Tu Saidina Ali kata, tak payah awak nak tahu awak ni masih di dunia ataupun hati sudah bulat tekad ke akhirat. Awak bayangkan satu hari orang datang beri hadiah, awak terima, gembira kan? Gembira. Tapi cuba bayang tak lama kemudian orang datang, dia minta hadiah tu daripada awak. Awak pun beri. Waktu awak terima hadiah dengan waktu awak beri hadiah, mana awak lebih suka? Waktu kita dapat duit dengan kita sedekah duit tu, mana kita lebih suka? Kalau kita lebih suka terima daripada beri, hati kita masih lagi ke dunia. Tapi kalau awak lebih suka memberi berbanding terima suka juga. Tetapi kita beri tu lagi suka. Hati awak memang sudah terfokus kepada akhirat. Ini contoh mudah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Berdasarkan perbuatan Nabi buat contoh dan juga kalam para sahabat alaihi wassalatu wassalam. Di atas dasar itu, bila tajuk ni yang kita bincang muka surat 35 ni, mana-mana sahabat-sahabat rakan-rakan yang baru sertai kita, yang ada karya kita ni Mutiara Tasawuf Ibnu Athaillah ni, boleh rujuk pada muka surat 36. Muka surat 36. Kita sedang baca syair Arab. Jadi rupanya Kak Marina, sidang penonton sekalian, nak tahu kita ni hati itu sudah pun tekad pada akhirat, makna cinta pada akhirat lebih besar pada dunia, itu ukuran yang ditunjuk oleh Saidina Ali. Kalau awak lebih suka terima hadiah, compare dengan awak lebih suka memberi sedekah, hadiah, infak, wakaf, situlah nilai perbezaan hati awak dekat dengan akhirat atau masih atas dunia. Ni dia. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ni satu tokoh Sufism. Orang tengok dia hidup pada zaman tu, dia sederhana sungguh dengan dunia. Tetapi bila sebut berkait dengan akhirat, dia bersungguh-sungguh. Dia bersungguh-sungguh. Kalau berkait dunia ni, tak apalah sikit-sikit okeylah. Tapi kalau akhirat, dia memang nampak bersungguh. Jadi orang pun mari tanya lah, macam mana ni Tuan Guru? Nampak Tuan Guru ni tumpu betul pada akhirat. Jadi kami ni sendiri nak buang dunia dalam hati payah. Ada petua tak nak buang dunia ni daripada hati ni? Beli telefon, dah beli dah. 2 bulan keluar model baru, trade in nak ambil model baru. Tak pakai puas lagi, nak benda ni, nak benda tu. Nak katanya apa dia? Up to date je kita ikut dunia. Tetapi tak up to date dari segi redha, syukur, rasa cukup, sederhana. Tak ada sifat tu. Tapi kalau keduniaan tu kita sangat up to date.
Orang follow rapat betul orang bahasa orang sekarang. Tapi sikap sederhana menunjukkan kita qanaah sederhana pada dunia. Sikap syukur kerana terima satu-satu nikmat daripada Tuhan. Yang tu kita tak boleh nak upgrade. Kenapa? Kat mana salah dia? Jadi tu Abdul Qadir Jailani kata. Dia kata ada orang mari tanya aku. Bagaimana caranya nak keluarkan dunia ni yang melekat dalam hati? Dia kata gini. Awak kalau betul nak buang dunia, awak kena kenal dulu dunia tu apa dia. Kita ni, kalau kita kata orang putus cinta lah, saya buat contoh bodoh. Kenapa saya buat contoh itu? Sebab orang bercinta ni lah sampai dia jadi mabuk. Mabuk. Dia tak kira waktu dah. Dia tak kira apa keadaan dah pun. Sebab cinta tu. Tapi ada juga orang cinta sampai bila lah kita kata putus cinta, sanggup bunuh diri. Ada ni, terjun Jambatan Pulau Pinang, berapa banyak dah kes kita dengar. Naik bangunan Heng Kiew Jaya, nak terjun kepala dulu. Oh ya Allah, pun kita pernah dengar berlaku. Jadi kalau sampai ke tahap seperti itu, tentu kita kata besarnya cinta dia pada laki-laki, pada perempuan ni. Sampai tak berguna dah hidup dia kalau tak ada jodoh. Itu yang dia sanggup bunuh diri tu. Jadi yang kita nampak apa dia? Memang dia ni terlalu cinta. Jadi soal dunia pun gitu juga. Ada setengah kita ni terlalu ikut dunia. Jadi nak buang macam mana? Abdul Qadir Jailani kata, gini mudah je nak buang dunia ni. Cuba awak kenal dulu dunia ni macam mana. Maka dia pun cerita dunia yang dia kenal. Dia kata dunia yang dipuja oleh manusia ni tak pernah dimiliki. Awak boleh tengok tak apa yang saya kata ni betul ke tidak? Apa dia? Dunia yang manusia ikut ni, kejar sangat ni, sebenarnya tak pernah menjadi milik. Contoh, saya kata tanah. Kita ada sekeping tanah. Tanah ni kita dapat daripada ayah kita. Ayah kita dulu, tanah ni dah ada dah sebelum kita lahir ada dah tanah ni. Tanah ni ayah kita dapat daripada tok ki kita. Tok ki kita dapat daripada tok nyang kita. Tok nyang kita dapat daripada tok nyuk kita. Tok nyuk kita dapat daripada tok nyik kita. Tok nyik kita dapat, matilah kalau saya nak ulang panjang-panjang sampai ke atas sana. Cuma ni bukti dunia ni, tanah tadi ni, dia tak akan kekal dengan kita. Dia hanya warisan. Itu yang dia tulis tu. Dia hanya berpindah dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Yang lain. Kita pakai rantai mah. Mak kita beri. Mak kita pula rantai ni ayah kita beri. Ayah kita pula, nampak tak tuan? Dia hanya warisan yang hanya dipinjam sekejap pada kita. Kemudian berpindah kepada orang lain. Dunia sentiasa menipu pemujanya. Kita ingat ke memang betul kekal dengan kita? Mati kita, duit yang kita kumpul tak sempat guna. Lebih malang lagi, baju kita beli ke Alamanda, IOI Mall tu. Ingat nak pakai minggu depan, mati kita minggu ni. Simpan baju tu. Okeylah simpan. Tiba-tiba, dah 6 bulan kita mati, Tuhan kata, contoh tak berlaku ni. Kalaulah Tuhan kata, Rashidi, cuba awak bangun sekejap daripada kubur ni, awak balik ke rumah awak, cuba awak tengok apa berlaku di rumah awak. Kan 6 bulan dah awak tak ada ni. Kita pun balik. Sedihnya kita. Depan rumah kita ada kasut laki-laki lain dah. Boleh jadi orang menikah dengan isteri kita. Contoh, ni ibu bapa sekalian, saya buat contoh mudah je. Kita pun masuk ruang tamu, betul lah. Gambar raya dengan kita sekeluarga dulu tak ada dah. Dah berganti gambar raya baru dah. Ya, maknanya keluarga kita dah dapat keluarga baru. Anak-anak kita tinggal dah dapat ayah baru, dapat mak baru. Ui, sedihnya ya Allah. Yang paling kita sedih, baju kita beli tak sempat pakai tu. Suami baru, orang rumah kita pakai baju kita. Ni yang saya nak katakan, dunia ni dia tak akan kekal dengan kita. Tak akan. Dia hanya pinjaman sekejap. Jadi padan ke kita ni, dengan sekejap hidup atas dunia ni, kita sampai bertukar dengan akhirat. Jadi orang cerdik kata Yahya bin Mu'az, satu tokoh Sufism,
Dia kata orang cerdik dia akan lebih utamakan akhirat sebab mereka nak hidup secara kekal di akhirat. Kita masuk syurga nanti Kak Marina, penonton sekalian suka sebab apa? Dalam syurga ni, tanah yang kita pijak, ya, tanah yang kita pijak dalam syurga diperbuat daripada kasturi. Tanah yang kita pijak dalam syurga tu, tanahnya adalah kasturi. Dan debu-debu dalam syurga ialah za'faran, safran. Tahu tak safran? Yang kadang kita minum dalam air teh tu. Kadang-kadang kita buat nasi bukhari, nasi ujang panas tu. Safran lah tu kita letak pewarna dia tu. Jadi di akhirat dalam syurga, safran hanya menjadi debu saja. Mulianya akhirat, tanah kita pijak pun kasturi, debu yang berterbangan pun safran. Allahu Akbar. Dan batu-batu kerikil tepi-tepi jalan dalam syurga ialah batu-batu permata. Kak Marina boleh bayang Kak Marina. Batu-batu yang kita sepak tepi jalan tu, batu zamrud, emerald, sapphire, nilam, apa lagi? Delima. Subhanallah. Kalau sampai ke tahap itu, indahnya tempat yang kita duduk kerana batu-batu yang kita pijak pun permata-permata. Dulu ada dalam internet orang hantar satu gambar. Kepulauan di Maldives rasanya. Mereka jumpa satu kepulauan kecil tempat itu yang pasir-pasirnya penuh macam dengan warna-warni kristal. Warni kristal. Nak menunjukkan apa dia? Comelnya pantai ni, pasir dia ni penuh warna biru, merah, putih, warna pink, warna kuning, warna hijau, emerald. Ni kristal semua sekali. Kita tengok atas dunia itu pun dah senang hati dah. Di akhirat memang batu permata yang betul-betul kita pijak saja. Kita sepak saja. Ini dalam syurga. Jadi tak mahukah kita tak berusaha sikit lah. Bukan lama atas dunia, usaha sikit. Redha, sabar, sangka baik pada Allah, syukur atas nikmat Tuhan beri, tahan apa ni, ujian. Jadi benda-benda ni semua membawa keuntungan kita ketika kita masuk ke alam akhirat nanti. Alam akhirat ni pula, dia pintu dia dekat mana? Pintu dia dekat kubur. Jadi kalau awak kenal itulah dunia, awak dapat elok daripada dunia. Benarlah kata penyair. Penyair Arab ni betul juga dia susun syair nak beri kita terasa apa yang dia nasihat melalui syairnya. Saya baca tu. Ya man bidunia hushtaghal. Wahai orang yang sibuk menguruskan dunia. Kan sibuk pagi-pagi belum subuh keluar dah. Balik malam karang lewat dah. Semayangnya ke mana, zikir dia ke mana, selawat pun jarang-jarang. Tapi kalau berkait kerja, dia bersungguh-sungguh, workaholic dia. Kerja sungguh dia. Tapi pada ibadat, untuk membuat bekal dia mati, kekal dalam akhirat, ke belakang dia. Ke belakang dia. Jadi, ya man bidunia hushtaghal, muka surat 37. Wahai orang yang sibuk mengurus dunia. Qad gharrahu tulul amal. Betul lah awak kena tipu dengan panjang cita-cita. Buat apa termenung tu? Fikir masa depan Ustaz. Masa depan kita ni mati. Masa depan kita ialah mati. Betul tak saya kata tu? Masa depan kita mati. Banyak mana kita rancang tak sempat nak buat sebab mati dulu. Jadi yang besar untuk kita ingat di depan mati. Bila ingat mati, kita ada limit. Kita ada tata cara kerja kita. Kerja kita ataupun kehendak kita. Inilah macam yang kita sebut ni. Iaitulah bagaimana mengurus kita perasaan dan juga cara melihat akhirat itu lebih utama. Lebih utama. Ya. Betul Kak Wan Saidiza. Itulah kata Kak Wan, takut kita. Kita rasa takutlah. Takut dengan keadaan kita ni. Kalau Allah Ta'ala uji dengan dunia menyebabkan kita tak boleh nak buang dia. Ini yang kita rasa duka cita. Baik. Saya betulkan sikit kamera tu.
Okey, Alhamdulillah. Betul dah kamera kita. Yang manual ni tak sampai kena pusing, kena. Okey. Baik ibu bapa sekalian. Qad gharrahu tulul amal, kamu tertipu dengan sebab panjang cita-cita. Angan-angan awak banyak. Jadi, rupanya awak lupa nak persiap akhirat. Aulam yazal fi ghaflatin. Mengapalah awak selalu lalai? Penyair tu tanya kita, kenapa ya jemaah kita yang 31 orang ni, kenapa awak lalai sokmo-sokmo tu? Dia tanya kita. Hatta dana minhul ajal. Sedar-sedar sampai waktu mati. Ya Allah, aku belum sedekah. Ya Allah, aku belum lagi belajar sembahyang sunat. Ya Allah, aku tak pernah pun dalam hidup bangun tengah malam walaupun sembahyang 2 rakaat. Ya Allah, orang sebelah rumah aku ni susah. Tak pernah lagi aku ulur dia nasi lemak sebungkus. Dia susu anak dia menangis tengah-tengah malam. Kiah. Menangis anak dia tu. Aku tak derma walaupun. Nampak tak? Banyak cita-cita, angan-angan awak menyebabkan awak jadi lalai. Bila lalai, awak tak sedar nak beramal. Tiba-tiba minhul ajal, mari tempoh nak mati. Jadi bila tempoh sampai, tu yang kita rasa sedih tu. Sebab apa? Kita mesti pergi, amal tak ada untuk kita bawa. Sedih tu. Kita mesti pergi, tapi tak ada pula dah bekalan nak bawa. Minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan. Awak tahu ke tidak, dia kata. Mati ni, cuba awak perhati baik-baik. Semuanya datang mengejut. Datang mengejut. Sebab ada orang dia terbaring atas katil, dia ingat dia mati. Air segar. Orang tunggu orang sakit tu mati dulu. Di kampung saya, Kak Marina, kalau pergi melawat Batu Bersurat, kampung saya lah Batu Bersurat dalam buku sejarah tu. Memorial Batu Bersurat ni yang jaga dia, security dia nama Wan Syukri. Wan Syukri ni bin Wang Rashid. Mati dah ayah dia. Pernah satu ketika kami duduk di Pekan Kuala Berang tu, tiba-tiba bunyi letupan, berlari saya tengok, orang aksiden. Inilah Wang Syukri ni aksiden, terbaring atas jalan, tengok dia terbaring tu, saya fikir, tak ada dah dia ni. Tak ada dah umur dia ni. Teruk nampak. Maka dia kejarkan ke hospital besar Kuala Terengganu. Kita orang kampung ni tuan dengar anak cucu sakit susah. Dulu orang nak naik teksi, dia kena cukup koram. 4 orang sebuah cukup, bayar RM5 seorang. Sampailah Kuala Terengganu. Nak tunggu orang, tak ada orang. Kita catatlah, sewa sebuah tu, saya bayar penuh. Dia pun bayar penuh. Wang Rashid ayah dia, pergi Kuala Terengganu, tunggu anaknya tadi, Wang Syukri, masuk ICU. Daripada ICU, pindah CCU. Okey dah sikit. Boleh bergerak sikit, cakap tak apa jelas. Apa nak beritahu ni? Wang Rashid yang tunggu anaknya itu sedang terbaring atas tilam hospital, mati tuan hari keempat. Mungkin mari serangan jantung ke, mati. Jadi tak patutlah Kak Marina, logically, hak terbaring itulah patut mati. Yang jaga orang sakit pula mati. Jadi semua orang dengar terkejut. Ingat Syukri mati? Dah, Rashid ayah dia. Ini yang disebut al-mautu ya'ti baghtatan. Mati ni bila dia mari mengejut. Awak tak boleh jangka. Awak ingat dia mati, tiba-tiba ni mati. Macam kita selalu sebutlah, kenapalah Minah mati dulu? Patut Do yang mati dulu. Minah mati dulu. Do mati dulu. Dia mati mengejut ni tak kira siapa dulu. Wal qabru sundukul amal. Bila mati orang pun usung kita pergi ke kubur. Bolehkah saya tahu apa dia kubur, Ustaz? Maka penyair ni jawab. Al-qabru sundukul amal. Kubur ni sebenarnya ialah peti amalan awak. Bila awak masuk nanti, orang usung kan untuk masuk ke kubur. Awak jenguk dalam, Allah, amal saya banyak dah orang hantar. Nampak tak? Itu maksud dia. Kubur yang akan kita duduk nanti, dia adalah peti amal kita. Seolah-olahnya kita bawa kad bank aja, Kak Marina. Walaupun kita transit di Dubai, kita sampai ke Mekah, pergi ke Switzerland, kita tak bimbang walaupun duit tak nampak banyak di tangan, berat, kita ada kad. Semua ada sini. Ada bond kerajaan, adanya kad kredit, adanya duit simpanan.
Jadi kubur ialah peti amal. Pastikan bila awak nak diturunkan dalam kubur nanti, Rashidi, orang usung awak kan nak turun tu, pastikan awak turun. Alhamdulillah, syukurnya bacaan Quran aku ada sini. Semayang aku ada sini. Buat baik pada orang ada sini. Senyum pada orang sakit sehingga orang sakit tu rasa ringan hati dia pun ada pahala di sini. Nampak tu? Sundukul amal. Isbir la mautu illa bil ajal. Kita kena baca hak situ dulu. Dia terbalik tu. Kena baca la mauta illa bil ajal. Sebenarnya mati ni dia tak akan datang melainkan bila sampai masa. Dulu ada satu pesawat ringan Fokker di Sweden. Anak kapal lebih kurang 19 orang termasuk kapten terhempas. Bila terhempas semua anak kapal mati melainkan seorang saja. Penumpang ada seorang tak mati. Cumanya Kak Marina walaupun tak mati, cedera parah lah. Jatuh kapal terbang. Allahu Akbar. 15 hari bulan Januari baru ni. Apa ni? Pesawat Yeti terhempas di Nepal. La haulana wala quwata illa billah. Takut mati mengejut. Tengah sihat hak naik atas kapal terbang tu. Tiba-tiba itulah asbab dia mati. Kesemua berkumpul dalam pesawat yang sama. Rupanya mereka dalam takdir Allah mati pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Maka Allah gerakkan hati mereka untuk naik pesawat yang sama. Nampak tak besar kuasa Allah? Allahu Akbar. Jadi ibu-bapa sekalian, pesawat terhempas, ada seorang tak mati. Walaupun tak mati, cedera parah lah. Jadi bila dia dah sihat keluar hospital, wartawan mari tanya, macam mana awak boleh selamat? Tu bahasa wartawan. Bahasa yang terus terangnya, macam mana awak tak mati? Tu je sebenarnya. Tapi bahasa wartawan ni, macam mana awak boleh selamat? Jadi seluruh dunia ketika itu hairan. Ada juga orang jatuh kapal terbang tak mati. Tetapi kita orang Islam sahaja yang tak heran. Sebab apa? Islam yakin mati tak akan berlaku selagi ajal tak tiba. Ada orang jatuh tangga surau, Kak Marina. Jatuh tangga surau. 2 mata anak tangga je pun mati. Kita kata takkanlah jatuh tangga anak surau mati. Orang atas kapal terbang tu pun tak mati. Dia bukan soal kapal terbang atau tangga surau. Soal dia ajal sampai ke belum. Kalau ajal awak sampai, awak naik, awak duduk tangga surau tu pun mati. Kalau ajal belum sampai, awak jatuh gunung tinggi Kinabalu tu pun tak akan mati. Ini nak menunjukkan apa dia? Ajal. Jadi dia kata, maut tidak akan datang melainkan dengan sebab ajal. Maka isbir ala ahwaliha. Maka bersabarlah kalau ada ujian-ujian atas dunia. Sabar. Ini kata penyair kita. Baik. Kita buka muka surat 38. Bahkan Muhammad Mutawalli Sya'rawi ni yang saya sebut tadi, scholars dalam bidang tafsir. Dia kata apa dia? Dunia ni tidak pernah dimiliki oleh sesiapa pun. Sebaliknya, hanyalah warisan yang berpindah dari satu tangan ke satu tangan yang berikutnya. Betul lah tu Kak Marina kita sebut tadi. Tanah yang kita ada sekarang, nama kita di Geran itu, dulu nama orang lain. Sebelum tu pun nama orang lain. Sebelum tu milik orang lain. Nampak tak? Dia hanya berpindah satu generasi ke satu generasi. Jadi kalau betul nak harta kita ni kekal, sedekahlah. Infaklah. Ya buat baiklah pada orang. Maka dia dah jadi pahala yang kekal. Maka memahami hakikat dunia yang menjadi buruan dan hajat yang tidak pernah terpadam di hati pencintanya, Ibnu Athaillah mengajak manusia untuk tengoklah yang awak berdoa minta dengan Allah ni, awak minta apa? Sepatutnya awak mintalah benda paling baik, iaitulah minta hidayah. Ya Allah, berilah aku hidayah ya Allah. Sebab kalau aku ada hidayah, barulah aku dapat buat apa engkau suruh, tinggal apa engkau larang. Tapi kalau aku minta harta saja, tak minta hidayah, harta ni menipu aku nanti. Kalau aku minta pengaruh, minta jawatan, tak ada hidayah, maka semua ni akan jadi ujian pada aku. Sebab tu orang ada harta tapi ada hidayah,
Bagaimana dia urus harta dia, Allah redha. Kalau ada orang ada pangkat, ada kedudukan, dia ada hidayah, dia bagaimana kedudukan dia menjadi manfaat kepada akhirat dia dan kepada manusia lain. Nampak tak? Hidayah yang paling besar. Ya, bahkan dia kata dunia hanya menambah beban terhadap pemujanya, menjerumuskan pencintanya ke jurang kehinaan, serta menghilangkan nur pada hatinya. Dan dia sebut lagi, renungilah apa yang dinyatakan oleh Sayyidina Uthman. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fi qalbi. Bingung memikirkan dunia akan menggelapkan hati. Banyak kita tanggung perkara dunia ni. Siapa tak tidur malam? Sampai semayang pun terlepas. Kita nak tunggu kereta baru sampai. Dia mari dekat dengan Zuhur, pukul 3. Kita nak tunggu pukul 3 tu semayang pun tak dang. Tak sabar nampak dah kereta kita sampai, duduk atas lori orang nak buat turun tu. Lepas tu siapa ke habis Zuhur? Kita duduk tunggu situlah dekat Honda tu. Sebab nak turun dah kereta baru kita. Nampak tak tuan? Dunia ni dia tipu kita. Kita pula besar kepada dunia tu. Allahu Akbar. Jadi awak bingung memikirkan dunia, dia akan menjadikan gelap hati awak. Gelap. Sedangkan wahammul akhirah, awak bingung memikirkan nasib awak di akhirat nanti, akan menjadikan nurun fil qalbi, iaitulah menjadi cahaya hidayah dalam hati awak. Jadi cahaya hidayah dalam hati awak. Itu ibu bapa sekalian. Ya. Oleh itu bersabarlah terhadap keinginan dunia yang tidak pernah padam. Keinginan dunia ni banyak kat Marinau. Kalau boleh senarai masing-masing macam-macam dia minta. Jadi kata penyair ni sabarlah sikit. Jangan ikut sangat pada dunia tu. Sederhana sudahlah. Itu dia. Ya. Ikatlah dunia ini dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, agar buah makrifat akan terhasil dan menghidupkan jiwa dalam melihat dunia yang akan ditinggalkan ini. Maka dia pun buatlah satu tajuk kecil ujung tu, nak beri faham tentang hakikat dunia ni. Dr. Ai Abdullah Al-Qarni, Dr. Ai Al-Qarni ni tak ada orang tak kenal lah. Beliau lah yang mengarang karya La Tahzan tu. Satu karya yang best seller itulah, ya, sehingga dicetak ke seluruh dunia. Saya sempat jumpa 2 kali scholars ni. Satu di Malaysia, satu lagi di Mekah dalam bulan Ramadan. Jadi Dr. Aid ni dia kata gini. Dia buat mari satu riwayat, satu hadis tentang kuda Muaz bin Jabal. Kuda Muaz bin, dia satu hari dalam peperangan, kuda dia ni berselisih dengan kuda Rasulullah SAW. Jadi kita kena faham, baginda ni payah kita nak duduk dekat dengan Nabi. Sebab sahabat-sahabat berebut-rebut nak duduk dekat Nabi. Dan kalau orang macam kita jenis lewat mari masjid ni nak duduk, usah duduk kat Nabi, duduk sah pertama pun tak boleh. Jadi sahabat sentiasa berebut nak duduk dekat Nabi. Jadi tiba-tiba dia dapat peluang dalam berperang, kuda dia duduk dekat kuda Nabi. Alang-alang boleh jumpa dekat. Takkanlah tak nak bercakap. Apa ni Akak Marina? Tentulah kita nak tanya apa khabar. Ingat tak saya? Jangan lupa doa saya. Tentu kita nak bercakap. Saya lebih kurang hampir setahun ditugaskan menjaga almarhum Sultan Ahmad Shah. Ayahanda kepada Agung sekarang. Di waktu tu almarhum ni sakit tua lah. Tuan bayang. Yalah, dalam kamar beliau tu, baginda tu banyaklah dia bercakap, cerita. Kita tak pernah terfikir akan duduk satu katil, duduk dekat beliau cerita, bertitah kita dengar. Nak katanya alang-alang ada dekat, ada orang kata pada saya, Ustaz, alang-alang Ustaz dah jumpa tuanku tu. Mintalah 1, 2, 3, 4. Orang ajar saya suruh minta benda ni, minta benda tu.
Saya kata tak nak. Saya tak nak. Terbeban. Minta benda ni, minta benda ni. Jadi ada orang kadang-kadang alang-alang boleh jumpa peribadi personal, kenapa lah awak tak minta. Jadi gini yang nak digambarkan dalam hadis ini, Muaz bin Jabal ni kuda dia selisih kuda Nabi, alang-alang jumpa Nabi dekat personal macam tu, dia pun ambil peluang nak tanya. Peluang nak tanya. Apa dia tanya? Dia kata, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amali. Boleh tak khabarkan kepadaku amal. Satu amal. Bi'amal ini satu amal. Biarlah tak banyak pun. Kita banyak kat Marina yang kita belajar. Solat duha, solat taubat, solat istisqa, solat minta ujang, solat kusuf, solat gerhana, banyak. Tapi kita nak buat semua rasanya payah juga nak buat semua. Maka Muaz ditanya gini, boleh tak tunjuk satu amalan je? Biarlah tak banyak pun. Tapi dengan satu ni kalau saya buat, yudkhilunil jannah, aku dimasukkan dalam syurga. Dan wa yubaiduni minan nari, aku jauh sejauh-jauh dari neraka. Tentu kita ujung di akhirat, kita nak tu je lah, selamat pada neraka. Bila selamat, Allah, baiklah kita. Maka bila disebut gitu, Muaz jawab Rasulullah, ya Muaz, laqad sa'alta an 'azimin. Soalan awak ni nampak ringkas aja. Ya Rasulullah, tunjuk saya satu amalan. Kalau saya buat, masuk syurga dan jauh dari neraka. Soalan simple sangat. Tapi Nabi kata, laqad sa'alta an 'azimin. Apa yang kamu tanya ni Muaz, memang sangat besar dan soalan paling utama bagi orang fikir akhirat. Maka Nabi pun jawablah, dia kata gini, kalau betul awak nak masuk syurga, awak kena anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'an. Awak sembah Allah, semayang, ya. Jangan syirikkan dia. Wa tuqimus salah, semayang. Wa tu'tiyaz zakah. Awak ada duit, keluar zakat, keluar. Jangan sayang duit zakat tu. Tu'tiyaz zakah. Wa tasumu Ramadan. Bulan puasa, puasalah. Bulan puasa pun tak puasa. Bulan hak tak puasa, lagi awak tak puasa. Janganlah gitu, dia kata. Puasa, semayang, jangan syirikkan Allah. Lagi, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan buatlah kerja haji, sempurnakan rukun Islam kalau awak mampu. Ada orang tak mampu sampai meninggal, Allah maafkan. Tapi kalau awak mampu. Subhanallah, inilah permohonan yang agung, permintaan yang terhasil melalui jernihnya mata hati, memandang Allah melebihi daripada dunia ini. Pemilik dunia tu, yakni Allah, kita pandang dia. Benarlah apa yang dinyatakan oleh Buya Hamka, orang yang celek mata batinnya itu bila memandang, walaupun matanya memandang alam, namun hatinya tetap memandang Tuhan. Ibaratnya, hikmah ni, kalam ni, dia kata gini, mata memandang alam, sedang hati nampak Tuhan. Tak, kita pergi Langkawi nak beli pemanggang ajaib tu, pinggan mangkuk alkopal macam lah, orang perempuan tahu lah ni. Lepas tu berjalanlah tengok pulau tu. Waktu tengok pulau-pulau yang banyak di sekitar Pulau Langkawi tu, kita kata apa? Ya Allah, comelnya pulau ni, kayanya Allah, hebatnya Allah, ya Allah. Tu orang panggil mata pandang alam, hati nampak Tuhan. Nampak tu Tuhan. Ya. Oleh itu mohonlah padanya hidayah, agar kita mampu melaksanakan ketaatan padanya semata di dalam mengharungi dunia yang akan kita tinggalkan ini. Ya, dunia yang akan kita tinggalkan ini. Ya. Syekh Ibn Athaillah dia ada sebut, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Ini satu nasihat, kalam ataupun hikmah yang kita belajar mula-mula hari itu. Sebaik-baik permintaan yang perlu engkau minta dengan Allah, mintalah hidayah. Mintalah hidayah. Sebab kalau awak ada hidayah je, automatically awak akan terdorong nak buat baik. Dan semangat nak tinggal keburukan. Habis tajuk kita di situ, kita masuk tajuk baru, zuhud. Tajuk baru kita zuhud. Tajuk zuhud. Ambil masa dulu seminit tu, bagi masing-masing boleh bernampas sekejap.
Mana-mana ada air kopi tepi tu yang tutup video kamera tu, boleh minum dulu. Minum dulu. Mana-mana gambar ikon kerah tu bukan gambar sebenar pun, boleh minum sekejap dulu tu. Ya. Terima kasih Ustaz. Dia sama. Ustaz, saya muka nampak macam mana minum. Tutup sekejap lah. Boleh tutup sekejap, minum dulu. Kita ambil seminit. Kita ambil seminit. Ambil seminit, minum ya. Ya, saya Ustaz tak minum ke? InsyaAllah. Sekejap ya. Saya pun kena minum juga sikit ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dapat kita belajar, ya Allah. Dapat kita belajar. Ya. Baik. Kita nak sambung tu. Okay, boleh Ustaz. Boleh. Okey, baik. Tersilap tu. Okey, kita nak sambung ibu bapa sekalian. Tajuk zuhud. Tajuk zuhud. Apa maksud zuhud? Jemaah sekalian, apa maksud zuhud? Zuhud ni maksud dia ialah tawar hati kepada dunia. Dia tawar hati pada dunia. Maknanya bila tawar hati bukanlah dia sampai tak ada langsung harta dunia yang Tuhan beri. Sejak dia masuk tasawuf tu, habis duit-duit tabung haji dia keluar beri pada orang. Elok-elok kerja kerajaan berhenti serta-merta kerana masuk tasawuf. Itu tak betul tu. Itu pengajian yang tak betul. Orang masuk tasawuf ni dia semakin semangat kerja dia. Semakin luas fokus dia. Cuma waktu yang sama dia berhati-hati dengan dunia. So dia ada sifat-sifat yang terpuji yang kita bincang dalam karya kita ni, antaranya sifat zuhud. Zuhud ialah tawar hati kepada dunia. Kerana dia lebih hatinya terikat dengan akhirat. Sekejap tu. Sekejap tu. Kak Rohaiza. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu kadang-kadang tak sedar tu, biasalah tu. Ya. Baik, saya sambung ni. Ketika Syekh Ibrahim bin Adham ditanya tentang bagaimana jalan untuk memperolehi zuhud, beliau telah menjawab. Ibrahim bin Adham ni, dia asalnya bangsawan. Kalau kita baca dalam manaqib, dalam biografi dia, kebiasaan dia biasa suka berhibur. Kak Marina, jemaah sekalian, dia suka berhibur. Sebab harta dia banyak, dia tak perlu perah tenaga untuk kerja, harta banyak. Apa dia buat? Habiskan harta dengan berhibur. Malam-malam dia duduk di taman-taman, minum-minum dengan kawan-kawan sama bangsawan dengan dia. Bila balik rumah, dia tidur. Besok dia bersukaan lagi. Jadi, satu hari, dia ni nak jadinya orang tasawuf. Asalnya orang bangsawan. Dia satu malam, dia balik daripada berpoya-poya tu, dia sangkut jubah dia pada dinding. Dinding dia pun baring tidur. Waktu dia baring, dia dengar tapak kaki bunyi di atas atap rumah dia. Dan dia kata, ini pencuri ni. Dengan berani dia pun sound lah. Dia panggil pencuri tu. Dia kata, pencuri, buat apa atas-atas rumah saya tu? Maka jawab suara tapak kaki tadi, dia kata, minta maaf tuan. Saya bukan nak mencuri. Saya nak cari unta saya yang hilang. Maka kata Ibrahim, awak gila ke cari unta atas-atas rumah orang? Tengah malam? Maka suara ni jawab, wahai Ibrahim bin Adham, adakah kamu pun gila cari Tuhan dengan cara begini? Berlepak-lepak, bersia-sia, bermegah-megah.
Awak gila ke awak kata nak cari Tuhan. Awak akan balik pada Tuhan kan. Tapi gini yang awak habis masa tiap-tiap hari. Sejak itulah katanya dia terus berubah jadi insaf. Dia mula menjadi ahli tasawuf sehingga dikatakan tokoh besar dalam bidang sufism. Jadi Ibrahim bin Adham ni memanglah dia buang dunia. Zuhud dia. Dia tak minat sangat pada dunia. Jadi orang mari tanya dia, kami kalau nak zuhud juga macam mana Tuan Guru? Dia kata ada 3 benda yang awak kena ada. Bisalah sati asya, 3 benda. Pertama, boleh tak awak letak dalam hati awak gini? Ra'aitul qabra mauhishan wa laysa ma'i mu'nisun. Aku yakin kubur ni lama kita kena duduk di dalamnya. Ibu bapa sekalian, kita hidup dalam kubur lebih lama lagi daripada atas dunia. Kalau kubur kampung saya tu kat Marina, saya selepas sembahyang subuh bagi kuliah pada orang kampung. Tu ghaliknya begitulah tiap-tiap kali balik kampung. Habis je kuliah, saya akan turun daripada tangga masjid terus ke kubur sebab dia memang bersambung dengan kubur. Jadi waktunya saya turun tu, saya suka berjalan pagi tengok nesang-nesang lama, batu nesang lama. Batu nesang lama ni kat Marina, dia tak panggil batu nesang, dia panggil kayu nesang. Orang dulu dia buat dengan kayu. Kalau bentuk straight ni laki-laki. Kalau bentuk sikit gini, orang tahu ni mayat perempuan. Kepandaian orang dulu, ukiran. Jadi kadang-kadang kita tengok tulisan pada kayu nesang tu, contoh Tun Mamak bin Tun Abdullah. Lahir pada tahun 1900, meninggal pada tahun 1933. Maknanya dia hidup 33 tahun je atas dunia. Bermula tahun 33 dia mati dan hidup dalam tanah, alam barzakh. Nak tuju ke 2023, cuba kira 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 2003, 2013, 2023. Ya Allah, 90 tahun Kak Marina. Dia hidup atas dunia 33 tahun saja. Dia hidup dalam kubur, dah masuk kubur, hancur dah tubuh badan dia, dah 90 tahun dah. Menunjukkan apa dia? Kita hidup alam barzakh lebih lama lagi. Jadi atas dunia ni tak salah kita megah sangat. Siapa kita? Tak usah sebutlah. Saya Datuk, saya Datin, saya Tan Sri, saya orang kaya, saya. Tak usah sebut tuan. Tak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mati sama saja. Kata Imam Ibn Qayyim, kematian menyamatarafkan manusia yang kaya dengan miskin, penguasa dengan hamba abdi. Maka Allah Ta'ala akan hanya melihat siapa paling takwa di kalangan kamu. Saya pagi-pagi bawa kereta, suka pusing ke Putrajaya. Tak tahu kenapa tuan, saya memang suka berjalan. Jalan dekat bukit-bukit dia tu. Comel lah. Nampak bunga-bunga kecil. Kita pagi-pagi nampak sarang-sarang gelaba. Suka tengok alam. Saya ni memang dah jenis gini. Kemudian, bila kita berjalan tu dok, jalan dekat Putrajaya, nak katanya apa ni, kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Kaya, betapa kaya Allah, indahnya alam, indahnya ciptaan Tuhan. Kita ni miskin, tak ada apa pun. Bila kita rasa kita tak ada apa, barulah kita dapat fokus kepada apa dia? Kepada akhirat kita yang masih kurang bekal amal dia. Ada orang menyapu tepi-tepi jalan Putrajaya, saya selalu teringat gini. Entah-entah dia ni lebih banyak zikir daripada aku. Sambil-sambil sapu sampah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mana kita tahu? Dia dengan Tuhan saja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia tu nak katanya, apa ni, kalau betul orang tu cerdik, dia akan siapkan tentang akhirat dia. Dia siap akhirat dia. Ya. Jadi dia kata pertama, kalau awak nak jadi zuhud, awak kena tanam dalam hati, awak kena tanam gini. Hai, kubur ni panjang lagi, aku nak duduk di dalam. Tapi, walai sama'i mu'nisun, aku tak ada lagi benteng untuk menghadapi ngerinya kubur. Kubur ni ngeri. Ya? Luar memang nampak comel. Kalau kita baca satu hadis, ada hadis menggambarkan orang munafikin, orang munafik, orang yang jenis bermuka-muka ni.
orang begini seperti kubur. Nabi kata. Nabi buat tamsilan, metaphorically ni, orang yang munafik ni sama macam kubur. Di luarnya elok, di dalamnya mengerikan. Kubur ni kan begitu, luar nampak comel. Nak kubur orang Melaka sana. Kenapa saya kata begitu? Orang Melaka ni orang bersih lah tuan-tuan. Saya daripada kecil besar di Melaka. Rumah kecil nak runtuh macam mana pun wajib cat setahun sekali. Orang Melaka. Dan memang jenis bersih. Orang Melaka. Saya selalu optimis dengan orang Melaka dan memang besar di Melaka. Satu hari kerajaan Melaka, dia jemput saya ceramah. Bila dia jemput ceramah, dia berilah saya ni homestay untuk duduk. Tetamu kerajaan Melaka homestay. Homestay tu pula dekat kampung Duyung Perigi Hantuah sana. Dia duduk homestay biar nampaklah benda-benda klasik ni program kerajaan negeri. Dan sebelah homestay saya tu buka tingkat terus nampak apa dia? Kubur. Dia beri satu homestay sebelah kubur. Kerajaan Melaka pun sampai begitu penceramah dia ni dia beri sebelah kubur. Tak apalah. Satu hari saya terpandang kubur tu warna pink kat Marina. Satu kubur tu warna pink. Batu nisan warna pink. Terkejut saya. Rupanya ni lah kubur Melaka bersih. Ya. Kubur tu dah bersih semua dah. Ada satu kubur ni pink. Tetapi kalaulah kita boleh tengok ke dalam kubur tu mengerikan. Tu sekarang ada orang buat souvenir tu. Dia buat souvenir yang dia buat kubur. Souvenir dalam kaca. Dia buat atas batu nisan. Dia buat rumput. Dia buat dari dalam seolah kita boleh nampak dalam begini. Mengerikan. Ya Allah, takut. Takut. Jadi pertama kalau awak betul nak jadi zuhud, awak kena ingat gini. Kubur ni panjang lagi aku nak hidup dalam dia. Tapi macam mana ya nak elok daripada bahaya-bahaya, takut-takut, kengerian dalam kubur. Aku belum ada tu. Maka orang begini dia akan lebih tumpu akhirat. Kedua, awak kena ada gini juga. Wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun. Aku yakin lepas mati ni bukan aku mati begitu saja. Aku hidup berpindah alam, akan ditanya Tuhan apa amal bekal yang aku bawa, panjang lagi hidup ni. Tetapi aku tak ada amal lah. Kalau awak boleh ingat gitu awak kurang amal pun awak akan jadi bersungguh untuk buat baik. Dan ketiga, wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Dan aku yakin sungguh-sungguh kami ni semua, kita manusia ni akan dihadapkan kepada Allah dalam mahkamahnya di padang mahsyar. Dan Allah akan tanya kita satu persatu. Tetapi kita belum ada lagi excuse, alasan nak jawab, belum tahu. Jadi mau tak mau kita akan baiki amal kita kerana amal kita ni akan menjawab bagi pihak kita. Jadi kalau baca riwayat tu panjang tu dia tulis tu. Dia tulis agak panjang tentang hadis tu. Ya. Kemudian ketiga perkara yang boleh mendatangkan juga zuhud ialah wa ra'aitul jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun, tu kita dah baca. Inilah jalan-jalan zuhud menurut pandangan ahli-ahli tasawuf sufi di dalam mengharungi perjalanan kehambaan manusia. Imam Khusyairi, satu tokoh dalam bidang tasawuf, disebut gini. Bila Allah berfirman, kul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya kesenangan dunia adalah sikit. Apa yang kita senang sekarang, selesa sekarang? Cuba beritahu. Rumah besar, dah habis hutang. Kereta pun dapat beli baru pun bayar cash. Anak-anak dah kerja berjaya semua sekali. Bulan-bulan kita dapat duit pada anak saja. Nak melancong nak gimana pencen pun ada. Banyak dah senang yang ada dengan kita. Banyak dah senang yang ada dengan kita. Tetapi kesenangan itu Quran kata kul mata'ud dunya qalil. Sebenarnya sikit bang. Kalau awak nak banyak lagi, di akhirat. Apa yang ada sekarang ni sampai kita rasa gembira ni, sikit saja tuan. Sikit. Allahu Akbar. Sikit. Saya pernah melihat
duit cash sebanyak 1 juta. Cash ni. Tak banyak Kak Marina, sikit je. Duduk atas meja tu. Tinggi lagi. Tak banyak rupanya, sikit. Dah akhirat, lebih lagi. Akhirat lebih lagi berapa sekalian, ya Allah, lebih lagi. Baik. Itu dia. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, sedangkan akhirat lebih baik bagi orang yang bertakwa. Kita akan habis 10.45 Kak Marina. 10.45. Kita baca satu lagi hadis Nabi sebagai penutup. An Abil Abbas Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi. Dia kata daripada Sa'ad bin Sa'id, dia cerita satu hari mari orang laki-laki pada Nabi. Jaa rajulun, telah datang satu laki-laki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Maka dia tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjuk pada aku satu amalan. Kalau aku amal, Allah sayang, manusia pun sayang. Apa dia amalan kalau kita buat, Allah sayang dan manusia pun sayang kita? Maka jawab Rasulullah, zuhud lah. Bila awak zuhud, sederhana je atas dunia, tak bersungguh sangat dengan dunia ni, tapi awak bersungguh dengan akhirat, awak akan rasa apa dia tadi? Awak akan rasa tenteram, rasa tenang. Nescaya kamu dikasihi Allah dan dikasihi oleh manusia seluruhnya. Kita habis itu ibu bapa sekalian. Kita berhenti muka surat 48. Nanti kita sambung masa akan datang 49. Apakah maksud zuhud? Jadi Kak Marina, kita nak tanya juga jemaah kalau ada soalan, ada perkongsian, silakan. Ada soalan Ustaz? Ya. Soalan saya lah. Ustaz ada tak doa atau amalan yang kita boleh amalkan untuk elak mati mengejut lah. Memang ajal tu bila sampai masanya, tapi bolehkah dengan doa kita memohon untuk kita elakkan kita dari mati mengejut? Mati mengejut tiba-tiba tu lah Ustaz. Sekejap Kak Marina ya. Boleh Ustaz. Baik. Sebenarnya ada satu penulisan yang pernah kami tulis dulu. Tulis dulu. Ini saya sedang kongsikan link dia. Ini waktu saya masih di pejabat mufti wilayah dulu. Pertama kita kena tahu, mati mengejut ni antara tanda-tanda kiamat. Seperti satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah bersabda, Inna min amaratis sa'ah. Panjang hadis tu, hujung dia wa an yadhhara mautul fajaati. Antara tanda-tanda kiamat ni ialah apa dia? Banyak tanda dalam hadis tu, saya baca ujung dia. Iaitulah mati mengejut. Mati mengejut kita tak sangka. Muda lagi budak. Kita kata. Rasa sihat baru lagi makan roti canai dengan saya. Kenapa tak mati mengejut? Mati mengejut ni tanda kiamat. Ni Nabi sebut ni tanda kiamat. Tanda kiamat. Ya. Kemudian ada hadis. Hadis yang saya nak sebut ni doa. Antaranya kata-kata Khatib Al-Baghdadi Abu Abdullah Ahmad bin Ayyub pernah bersabda. Saya akan beri link ni. Link ni penulisan kami di pejabat mufti dulu. Dia kata peliharalah keutamaan rukukmu pada waktu lapang. Yang ni semayanglah selagi boleh beramal. Disebabkan kematian boleh datang kepada kamu secara tiba-tiba. Ada orang kita kata pagi tadi baru selisih di Evo Mall tu. Tengok. Rupa-rupanya petang tak ada dah. Mengejutlah tu orang panggil. Kematian boleh datang kepada kamu secara tiba-tiba. Betapa ramai orang yang sihat dan tidak sakit, dirinya boleh pergi dalam keadaan yang sihat secara tiba-tiba. Sebab tu kata satu pendakwah Arab
pendakwah Tanah Mesir. Buta ni, namanya Abdul Hamid Kish. Dia kata apa? Dia kata, jangan pernah sangka kita ni muda. Muda semua. Tapi kena Ustaz tu keluar ni, kita tunggu sekejap. buat apa sekali. Baik. Dia ada doa untuk elak mati mengejut ni. Saya nak cuba kongsi macam mana saya nak cuba kongsi. Mungkin boleh bagi link kepada Ustaz boleh beri kat saya, nanti saya share dalam grup Ustaz. Boleh, insya-Allah saya beri ya. InsyaAllah. Antaranya saya baca juga sikit. Doanya ialah ya. Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadmi wal gharaqi wal hariqi wa a'udzubika an yatakhabbatani asy-syaitanu indal mauti wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladiran. Ni dalam hadis ni, doa ni daripada hadis saya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kematian kerana jatuh dari tempat yang tinggi. Nampak tak? Mati mengejutlah tu. Kerana jatuh, bukan sakit. Tiba-tiba berjalan, kat funfair jatuh. Orang jadi mengejut lah tu. Aku berlindung daripadamu jatuh daripada tempat yang tinggi. Aku berlindung daripadamu jatuh tertimpa runtuhan. Tiba-tiba jatuh tiang elektrik atas kita. Ya Allah, minta jauh. Aku berlindung daripada mati kerana tenggelam. Dan aku berlindung daripada mati terbakar. Dan aku berlindung kepadamu dari pujukan syaitan saat aku nak mati, syaitan mari pujuk. Dia sakarat maut. Kematian saat lari daripada perang di jalan. Dan aku berlindung janganlah aku mati kerana sengatan binatang yang melata. Ini hadis daripada hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis. Jadi hadis ni saya akan sharekan dia punya subhanallah apa? Dia punya dalam bentuk poster boleh. Saya akan cari poster dekat Google. Hadis ni kan ramai orang buat poster. Jadi kita boleh terus forward melalui poster ni. Doa minta jangan mati mengejut. Ada hadisnya ibu apa sekalian. Ada hadisnya. Jadi saya kira sekadar itulah. Kalau ada lagi soalan boleh tak? Ada satu soalan Ustaz. Ya, silakan. Daripada Puan Nuraini.
Ustaz dia kata kita sentiasa disibukkan dengan dunia setiap hari. Macam mana Ustaz nak jaga diri supaya sentiasa istiqomah untuk menjadi lebih baik? Kadang-kadang solat pun teringat hal dunia. Baik. Pertama soalan ditanya tu sama, saya pun gitulah juga. Sama je ibu bapa sekalian. Tapi antara yang diajar oleh salafus soleh, orang soleh dulu, ialah apa dia? Kita kena selalu beranggapan ini hari terakhir kita atas dunia ni. Mungkin hari ni hari akhir. Abdul Hamid Kish dia kata apa dia? Jangan pernah sangka kita muda. Berapa ramai orang tidur malam tadi tak bangun-bangun dah pagi ni. Mati dalam tidur. Berapa ramai orang keluar rumah tak balik-balik dah. Mati di luar rumah. Berapa ramai orang naik kenderaan tak turun-turun dah. Mati dalam kenderaan. Berapa ramai orang yang daripada hospital ingat boleh balik rumah. Tak, terus dihantar ke liang lahat. Jadi, kita tak berani nak kata kita masih muda, sehat, elok, gagah. Sebab mati ni dia tak ada syarat. Dia tak ada syarat sakit sebab ramai orang sehat mati. Dia bukan syaratnya tua sebab ramai budak muda mati dulu. Syarat untuk mati satu je, mesti hidup. Awak hidup, awak akan cukup syarat untuk mati. Jadi kalau kita boleh ingat, hari ni ke hari aku ni habis, terakhir boleh tengok adik-beradik, boleh tengok mak ayah aku, boleh tengok kawan-kawan, adakah ini hari terakhir? Kalau setiap kali kita boleh teringat gitu, percayalah, dia akan motivasi kita jadi baik. Nak semayang ada masa sikit. Dia nak zikir lah, subhanallah, subhanallah. Begitulah ibu bapa sekalian yang dapat saya jawab lebih kurang cakap yang ya. Banyak orang. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi kita pun dah dekat pukul 11 dah. Ustaz pun dah dalam kereta lagi tak sampai rumah. Okey, dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Datuk Rashidi bersama dengan kita pada malam ini. Dan insya-Allah saya rasa kuliah malam ni amat kalau saya sendirilah amat terkesan. Mama saat sebab semua ada. Nasib baik sebab buka kamera air mata tak meleleh. So, jadi banyak kita belajar hari ini. Moga kita ambil iktibar untuk kita memperbaiki ibadah kita, sentiasa berusaha menjadi hamba yang lebih baik. InsyaAllah Ustaz kita jumpa lagi pada bulan depan pada kuliah tasawuf seterusnya. Jadi sebelum kita menutup majlis, saya mohonlah Ustaz untuk mendoakan jemaah pada yang hadir pada malam ini. Silakan Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana, ya Allah ampunlah dosa kami, wali-walidina, kedua ibu bapa kami, warhamhum, rahmatilah mereka, kama rabbawna shighara, sebagaimana mereka kasihkan dan sayang kepada kami sewaktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah mereka serta luahkanlah kubur mereka, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga, ya Allah. Serta berilah kebaikan pada mereka berganda-ganda, serta hapuslah kesalahan mereka kerana Engkau Maha Pengampun, lagi suka memberi ampun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak-anak yang soleh, yang selalu mengingati kedua ibu bapa kami, ya Allah, dan berusaha menjadi hamba-Mu yang benar, ya Allah. Ampunilah kesalahan kami yang banyak, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar, lurus, supaya kami dapat istiqamah beramal, mendirikan solat, membaca Al-Quran, membuat baik dan menjadi orang yang benar di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, hidayahkanlah kami sehingga kami meninggal dunia dalam keadaan Engkau redha, ya Allah. Ampunlah kesalahan kami yang banyak itu, ya Allah, kerana sungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, ya Rahman Rahim, di antara kami mungkin ada yang sakit, sembuhkanlah, ya Allah. Sembuh dan tidak sakit-sakit lagi, lebih baik daripada sebelumnya. Diangkat dosa kami, dikekalkan kesihatan kami. Ya Allah, dengan sihat itu juga beri hidayah pada kami untuk menambah amal kami untuk akhirat kami, ya Allah. Serta ya Allah, peliharalah kami daripada keburukan dan kejahatan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah niat kami niat yang baik sentiasa, ya Allah. Serta ya Allah, hindarlah kami daripada niat yang buruk, ya Allah, dengan segala bisikan syaitan, ya Allah.
Ya Allah, pemudahkanlah kami belajar. Berilah anak-anak kami semua berjaya. Bila kedua ibu kami sihat dan dalam rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbal. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.